Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains kita bersama dengan saya Cikgu Farhana. Okey kelas, hari ini kita akan sambung untuk topik aplikasi sifat bahan. Jadi awak semua boleh rujuk muka surat 151. Okey. Marilah kita bersama-sama membacakan doa dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, kita akan teruskan dengan objektif pembelajaran kita. Okay, yang pertama, mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan. Yang kedua, menakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka cipta objek. So maksudnya kat sini, pada akhir sesi pembelajaran ini kamu perlu menghasilkan satu objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan. Okey, kita akan ulang sedikit tentang topik minggu lepas, iaitu tentang sifat bahan. Okey, cikgu harap ramai yang dah buat eksperimen ni. Okey, timbul tenggelam, kebolehan menyerap air, kekenyalan, penembusan cahaya, kebolehan mengalirkan arus elektrik dan juga kebolehan mengalirkan haba. So hari ni kita nak bincang sedikit tentang tajuk ini sebelum kita teruskan dengan topik hari ini. Okey, dalam timbul dan tenggelam, okey, kita semua dah buat eksperimen ni ke? Yang dah buat, cikgu ucapkan tahniah. Ada beberapa orang yang telah menghantar pada cikgu. Okay, yang lain cikgu masih lagi menunggu hasil kamu. Okey, so bila kita buat eksperimen ini, bahan yang timbul di permukaan air mempunyai ketumpatan yang lebih rendah dari air. Manakala bahan yang tenggelam mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi dari air. Alright. So itu adalah dia punya inference. Okay, kenapa ada yang timbul, kenapa ada yang tenggelam. Kita tengok yang seterusnya. Kebolehan menyerap air. Okay, eksperimen ini kamu perlu titiskan ke atas objek, betul? So kita tengok. Jika air yang dititiskan pada permukaan bahan yang diuji telah hilang, iaitu telah meresap ke dalam bahan, maka bahan tersebut bersifat menyerap air. Okay. Jika air yang dititiskan pada permukaan bahan yang diuji masih kekal sama, maka bahan tersebut kalis air. Kalis air ni maksudnya tak menyerap lah. Kalau tumbuhan ada tak yang jenis kalis air? Banyak contoh macam daun biasanya dia kalis air. Contoh macam daun keladi kan. Pernah dengar tak peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi? Maksudnya kita bagi nasihat orang tu tak dengar-dengar kan. Itu seperti bagai mencurah air ke daun keladi. Kenapa macam tu? Sebab daun keladi tu dia kalis air, dia tak serap air. Macam tu Okey, kekenyalan. Okey, kekenyalan. Okey, apa itu? Bahan yang boleh kembali ke bentuk asal apabila ditarik atau diregangkan dikenali sebagai bahan kenyal. Contoh bahan kenyal, gelang getah dan juga spring. Seterusnya, bahan yang tidak boleh kembali ke bentuk asal apabila ditarik atau diregangkan dikenali sebagai bahan tidak kenyal. Contoh pembaris plastik, kerusi, meja. Okey, pembaris kayu bukan pembaris plastik, pembaris kayu. Kalau pembaris plastik tu kita boleh macam Allah Muhammad. Betul lah. Pembaris plastik tu kita mana boleh regangkan dia kan, kita tak boleh tarik-tarik dia. So dia adalah bahan tidak kenyal. Okey, Allah Muhammad. Seterusnya, kadar penembusan cahaya. Yang ni kita ulang balik sebenarnya tajuk cahaya sebelum ni Okey. So bahan luksina ialah bahan yang membenarkan semua cahaya melaluinya.
maka pemerhati boleh nampak dengan jelas objek di hadapan dia. Bahan cahaya hanya menggunakan sebahagian cahaya melaluinya. So, pemerhati melihat objek di hadapan secara sama-sama. Dan yang ketiga, bahan legap itu tidak menggunakan cahaya melaluinya. So, pemerhati tidak dapat melihat langsung objek di hadapan. Itu adalah objek legap. Okey, untuk kebolehan mengalirkan arus elektrik, kita tengok bawah tu, jika mental menyala apabila suatu bahan digunakan untuk menghentikan suis dalam gitar, maka bahan itu adalah konduktor elektrik. Okey, contoh bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik biasanya adalah bahan yang dibuat daripada logam. Okey, seterusnya, kalau itu bahan yang boleh mengalirkan arus mengalir maklumnya kita panggil sebagai konduktor elektrik. Okey, jika mental tidak menyala bila bahan tersebut digunakan untuk menggantikan suis dan gitar, maka bahan tersebut adalah penebat elektrik. Okey, ingat perkataan penebat dengan konduktor elektrik, penebat elektrik, konduktor elektrik. So, kalau penebat, bahan yang tidak membenarkan arus mengalir melaluinya. Okey, so sekarang kita akan masuk kepada aplikasi sifat bahan. Okey, ini adalah contoh pembuatan objek yang menggunakan mengaplikasikan sifat bahan. Okay, contoh kita ada baju hujan. So, sumber asas bagi baju hujan adalah petroleum. Bahan yang kita gunakan adalah kain sintetik dan juga plastik. Okay, kain sintetik dan juga plastik. So, apa sifat kain sintetik dan plastik ni? Sifatnya adalah kalis air. So, fungsinya untuk mengelakkan dari basah. Okey, seterusnya. Kita ada cermin mata. So, cermin mata, tengok situ. So, apakah sumber asas bagi bingkainya? Bingkai tu daripada plastik kan. So, kalau plastik, ingat, plastik sumber asasnya adalah petroleum. Manakala cermin daripada batuan. Okay, so batuan asalnya adalah daripada tanah lah. Okay, next. Apakah sifat bahan? Okay, contoh sifat bahan untuk cermin. Cermin tu bersifat lut sinar. Sifat bahan bagi cermin ialah lut sinar. Okay, kemudian bingkai tu plastik, sifatnya adalah kalis air dan penebat haba. Okay, so bayangkanlah kalau kita gunakan bahan yang boleh menyerap. Contoh kita gunakan kain, sambung kat situ, ganti dengan bingkai tu. Bingkai tu, plastik tu kita ganti dengan kain. Kalau hujan je basah, menyerap air kan. Kan tak sesuai, betul tak? Okay, so apa fungsinya? So, cermin lut sinar membenarkan pemakai melihat dengan jelas. Bahagian bingkai plastik tahan lama, tidak menyerap peluh dan selesa untuk dipakai. Kan tak menyerap peluh kan. Kadang-kadang kita berpeluh kan. So, kalau peluh tu mengalir, tak menyerap dekat cermin mata tersebut. Okay. Alright, now kita tengok ini pula. Okay, aplikasi sifat bahan. Cuba bincangkan. Okay, kita ada sebuah kereta. So, kereta, apakah sumber asas bahannya, apakah bahan-bahan yang digunakan, sifat bahannya dan juga fungsi. Cuba kamu fikirkan untuk kereta ini pula. Okay. Next. Kepentingan pemilihan jenis bahan. So, kenapa penting kita nak pilih jenis bahan yang sesuai? So, penting supaya objek tersebut dapat berfungsi dengan baik, selamat dan sesuai digunakan. Itu kepentingannya. Okay, supaya dapat berfungsi dengan baik, selamat dan sesuai digunakan. Alright. So, untuk tugasan kamu pada hari ini, okay, kamu tengok muka surat 151. Okay, kat situ dia minta kamu untuk menghasilkan sebuah kereta mainan. Alright. So, jadi apa yang kamu lakukan ialah kamu ikut langkah yang telah disediakan dan cuba hasilkan kereta mainan kamu. Jika kamu ada idea lain nak hasilkan kereta mainan pun boleh. Tak semestinya kena ikut satu-satu macam dalam buku tu. Tapi asalkan dia jadi bentuk kereta mainan pun okey.
Okay. Right. Okay, seterusnya tugasan kamu ialah buka buku praktis prihatin sains. Buku warna pink tu praktis prihatin sains tahun 4. Jawab muka surat 21 dan juga 22. Okay, jawab muka surat 21 dan juga 22. Kemudian upload dalam Google Form. Okay, sekian saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.